اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas satu ruang yang Allah kurniakan kepada kita di sebaik-baik dan semulia-mulia tempat ini. InsyaAllah kita berharap moga-moga inilah dia sebahagian daripada amal yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada berguna padanya anak dan harta. Yang berguna hanyalah amal soleh dan hati yang sejahtera. Moga-moga amal-amal inilah menerangi kubur kita dan memberatkan mizan kita di hari akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita sama-sama meneruskan tadabbur ataupun penghayatan kita kepada kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya kena sebut pasal ni kali kedua rakam. Itu kali pertama tak sebut kitab, orang tanya kitab mana ni? Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ni kitab yang kok tuan-tuan pun lupa. Inilah selama ni kitab yang kita baca dan yang insya-Allah tak lama lagi lah, mungkin hujung tahun ke mungkin boleh khatam lah insya-Allah. Tak tahulah kalau tak panjang, kalau tak drag sebab dia dah 1/3 akhir dah kitab ni kita baca sama-sama, alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, 2 minggu lepas saya tak ada. 2 minggu yang lepas kita sama-sama telah pun menyaksikan bagaimana Nabi SAW telah membuka ruang sponsorship, ruang tajaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk membiayai satu misi dakwah yang penting, satu misi jihad yang penting, iaitu misi perang Tabuk. Dan kita telah pun baca bagaimana hebatnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah mendermakan atau menginfakkan lebih kurang 130 juta ringgit mengikut nilaian kita hari ini secara lamsam. Itu yang disedekahkan dalam bentuk unta dan juga segala yang ada bersama dengan unta, tak campur dengan cash yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini baru seorang sahabat, ramai lagi sahabat-sahabat lain yang juga saling berlumba-lumba, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan segala-gala yang dimilikinya. Tak boleh nak bayang apa jadi kepada anak-anak dan isteri, pasrah lah kot. Ayah bagi semua, moga-moga adalah berkat itu untuk yang tinggal. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, walaupun banyak harta sumbangan yang diberikan untuk membiayai kos perang Tabuk ini, masih lagi tidak mencukupi. Jadi malam ini kita akan baca bagaimana tentera yang telah pun dikumpulkan oleh Nabi SAW ini, lebih kuranglah kita ambil, sebab ada yang kata 20,000, ada yang kata 40,000, kita ambil tengah-tengah 30,000. 30,000 orang tentera ini akan mula bergerak ke arah Tabuk. Dan Nabi SAW dalam perang Tabuk ni, Nabi bergerak, Nabi tak tunggu orang, selalu bagi baris elok-elok, bagi cukup dulu semua, jalan sama-sama. Tapi sebab yang ni ramai, Nabi kata kita akan jalan, siapa yang ikutlah, siapa yang tinggal tu maknanya Allah nak dia tinggal lah tu. Dan ini sebenarnya satu yang lebih, orang kata apa, lebih berbahaya. Kalau tunggu sama-sama apa semua ni kita pun okey, tapi bila Nabi buat open macam ni, dan Allah SWT pun sebut, akhirnya Allah sebut dalam Quran kan, dalam surah Al-Anfal atau Taubah,
walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Ada setengah orang yang Allah sebut dalam Quran, kata Allah, kalau mereka ni betul-betul nak ikut, betul-betul nak keluar dengan Nabi, mereka tentu dah buat persiapan awal. Tetapi mereka tidak buat persiapan dan akhirnya tertinggal gerabak. Cuma yang menarik dalam ayat itu Allah sebut kenapa mereka tertinggal, bukan sebab mereka tu punya kehendak, tapi sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin karihallah, Allah sebenarnya tak suka pun dia orang ni ikut. Oh, kalaulah kita ni orang yang tertinggal tu, apa perasaan kita tuan-tuan? Disebut dalam ayat Allah yang tak suka dia ikut. Allah, ni tamparan hebat kepada orang-orang yang ada sifat nifaq, kepada orang yang ada sifat sebenarnya dia dengan Nabi bermuka-muka, depan Nabi nampak okey, sebenarnya dalam hati dia malas nak ikut, sebenarnya dalam hati dia malas nak taat kepada perintah Nabi SAW. Sebab apa kata Allah? Kalaulah mereka ni ada bersama dengan tentera Islam pun hanya akan menambah beban dan membawa masalah. Fathabbatahum, lalu Allah pun biar mereka ni tertinggal kat belakang. Nanti kita akan baca kisah 3 orang sahabat, yang mana 3 orang ni punya dahsyat kisah dia tertinggal tu sampai dirakam khas dalam surah At-Taubah. Nanti kita baca. Cuma malam ni kita akan tengok bagaimana Nabi SAW mula bergerak ke arah Tabuk. Baik. Dan macam yang saya sebut, ini antara perang yang besar yang Nabi SAW sendiri keluar pimpin. Jadi bila Nabi sendiri lead menjadi general dalam misi kali ini, ekspedisi kali ini, Nabi kena gantikan orang yang memimpin di Madinah. So siapakah orang yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi pemangku kepada Nabi di Madinah? Nabi SAW telah melantik Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Of all people, orang yang ramai-ramai yang ada ni, Ali juga yang Nabi pilih. Sedangkan Ali bin Abi Talib dikenali dengan keberaniannya dan kecergasannya dalam peperangan. Dan sudah tentu Ali tak nak ketinggalan dalam satu misi yang sepenting misi Tabuk ini. Jadi apabila Nabi SAW minta Ali duduk di Madinah, tak boleh ikut, dengan arahan jaga orang di Madinah, jaga ahli keluarga Nabi di Madinah, orang-orang munafik mula buat kerja. Jadi orang munafik pun kata tengok, kan, dia timbulkan rumus lah, kenapa Ali ni tak dibenarkan pergi. Tengok Ali ni sebenarnya gini-gini. Jadi sebut kat orang lain, Ali sebenarnya yang tak nak pergi, dia takut dan sebagainya. Spreading rumus dalam masyarakat, sehingga Ali terasa terbeban dan Ali rasa tak seronok, rasa stres. Dan Ali sendiri datang kepada Nabi minta, boleh tak ya Rasulullah, aku nak ikut. Stres lah orang cakap macam-macam ni sebab aku tak pergi. Maka Rasulullah SAW menjawab, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyyun ba'di. Wahai Ali, tidakkah engkau suka engkau kepada aku menjadi seumpama Harun kepada Musa AS? Bila Musa naik ke gunung Sinai, siapa yang Musa tinggalkan? Nabi Harun. Maknanya menjadi orang yang memimpin kaumnya, satu kemuliaan lah. Satu kemuliaan. Cuma Nabi sebut, jangan salah faham, illa annahu la nabiyyun ba'di, tetapi engkau ganti aku ni bukan sebagaimana Nabi Harun seorang Nabi lah. Engkau bukan Nabi sebab selepas aku tidak ada Nabi. Jadi ini juga sebenarnya satu dalil ke atas orang-orang Syiah sebenarnya, yang telah pun jelas dalam hadis ini, jelas bahawa Nabi melantik sebagai ketua, tetapi tidak sama sekali boleh meletakkan Ali itu sama tahap dengan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali pun pasrahlah dan duduklah menunaikan amanahnya, menjaga khususnya ahli keluarga Nabi SAW. Sebab apa? Ada possibility, ada risiko keluarga Nabi ini dijadikan sasaran ketika Nabi keluar lama nak pergi ke Tabuk nanti. Baik, sekarang ini Nabi SAW pun keluarlah bersama dengan 30,000 orang tentera. Macam saya sebut tadi, Nabi keluar dan Nabi tak tunggu. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, bila ada sahabat kata, ada sahabat yang follow Nabi ni kata, ya Rasulullah, jap tunggu sekejap, ada lagi yang belum sempat join.
Nabi kata da'uhu iyyaku fihi khair fasayulhiquhu Allah taala bikum. Tak apa, biar. Kalaulah dia ni memang datang dan ikut kita bawa kebaikan, maka Allah akan sempatkan dia join kita bersama. Wa iyyaku ghairu dzalik faqad arahakumullahu minhu. Dan sekiranya sebenarnya kehadiran dia tu sebaliknya, buat beban, menambah susah kepada tentera Islam, maka Allah SWT akan biarkan dia tertinggal supaya merehatkan kata mengurangkan beban kamu semua. Baik. Dan memang nanti kita akan tengok nanti ada sahabat-sahabat yang tercicir terus di Madinah, satu hal. Ini yang tercicir on the way. Kita akan baca cerita yang menarik juga, ya. Baik. Perjalanan ke Tabuk sebagaimana saya sebut hari itu, berapa jauh tuan-tuan? Lebih kurang 650 ke 700 km perjalanan berjalan kaki di musim panas. Tadi saya sebut walaupun banyak duit kos telah pun dikeluarkan, masih lagi rupa-rupanya tak cukup untuk biaya semua tentera ni ada kelengkapan yang cukup. So disebut dalam kitab Rahib Makhtum ini 18 orang naik satu unta. Bayangkan, ya. Bukan 18 orang sekali naik lah. Itu tak berjalan unta tu. Naik pun tidak tu. Maknanya bertukar-tukar lah. Dia share lah, kan. 18 orang share satu unta. Maknanya seorang naik 10 minit tukar pula. Seorang lagi naik 10 minit tukar pula. Nak tunggu turn dia, tunggu 18 orang lagi, tunggu 17 orang lagi baru dapat naik balik. Penat dah tu berjalan, terbakar dah kaki tu. Musim panas, padang pasir, gurun yang berbatu, air pun tak cukup dan sebagainya. Jadi 30,000 orang, 18 orang seekor unta sahaja. Jadi unta sikit. Jadi sebenarnya kebanyakan sahabat dalam peperangan ini berjalan kaki sahaja. Sebanyak, ya, mana kalau tolak dia naik unta mungkinlah 500-400 km tu confirm dia jalan kaki. Jadi tuan-tuan boleh bayang betapa penatnya dan betapa dahsyatnya, susahnya tentera yang ada kali ini. Dan juga bila unta tak banyak, satu tak boleh nak naik. Yang kedua, berapa banyak agaknya bekalan yang boleh dibawa kalau untanya sikit. Unta ni satu untuk naik, satu lagi untuk bawa logistik segala, ration segala, makan dan minum. Jadi bila unta sikit, makanan dan minum pun tak dapat nak banyak nak dibawa. Sehingga disebut dalam kitab ini, apabila sahabat-sahabat tak cukup makan, mereka terpaksa makan apa yang ada. Dan bila tak cukup makan, disebut kebanyakan sahabat yang menyertai perang Tabuk ini bibir mereka bengkak dan hitam-hitam. Tak tahulah, mungkin makan benda yang tak sepatutnya sebagainya, sehingga tak cukup makan dan bibir mereka menjadi bengkak. Dan ada yang di kalangan mereka yang minta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk akhirnya tak tahan dan sembelih unta yang mereka ada tu. Dahlah sikit, sembelih. Sebab apa? Satu nak makan, yang kedua mereka nak air. Isu sekarang panas ni tuan-tuan. Kita yang macam ni banyak air ni pun rasa tak cukup air juga tu. Ini air yang ada habis, dan sepanjang perjalanan tak jumpa tempat yang ada air, sampailah nanti kita akan baca sampai di satu tempat yang dah separuh perjalanan. Bermakna kalau ikut riwayat yang ada ni, maknanya 350 km tu barulah mereka jumpa satu tempat yang ada wadi, yang ada oasis di musim panas. Yalah, musim panas kan maknanya tempat biasa ada air pun kering dah. Kalau waktu lain mungkin tempat tu ada air, tapi musim panas kering. Jadi jalan tak jumpa air. Sehingga ada yang sembelih unta. Jadi mereka sembelih perut unta tu dan mereka keluarkan. Biasa unta bila dimakan daun-daun korma dan sebagainya, kering kan, dalam tu mereka akan perah. Perah daripada hampas tumbuhan yang ada dalam perut unta sehingga keluar air dan mereka minum air tersebut. Saya pernah tengok di zaman sekarang ada orang buat macam ni. Tuan-tuan pernah tengok ada dokumentari, saya tengok Bear Grylls yang dia selalu masuk hutan, tak bawa apa-apa kan, survive. Memang betul lah, saya tengok dia sembelih perut, tapi bukan unta lah, lembu. Dia keluarkan balik rumput-rumput lembu tu, dia masukkan dalam baju dia, dia perah, memang keluar air. Geli tak geli lah nak minum kan. Tapi kalau nak hidup, boleh hidup. Jadi sekarang ni bermakna kat sini tuan-tuan, ni bukan dahaga calang-calang, ini memang dahaga. Kalau tak minum mati.
Ini dia kesusahan yang dialami oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan makanan pun tak cukup. Dan ada satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan tentang peristiwa ini. Makin lama makin ramai datang minta izin kepada Rasulullah untuk sembelih unta. Sudah, asal seorang dua tak apa lagi. Bila dah ramai, Rasulullah pun kesian. Jadi Rasulullah tak ada pilihan. Rasulullah kata sembelihlah. Sayyidina Umar segera datang dan intervene. Ya Rasulullah, aku rasa keputusan tu tak berapa cerdik sangat ya Rasulullah. Kalau kita sembelih semua unta kita, habislah, kita tak sampai tempat tujuan kita. Macam mana nak perang kan? Nak angkat barang lagi, nak pergi sana lagi dan sebagainya. Unta ni je kita punya alat kita untuk sampai. What's the point kita nak pergi jauh-jauh ni? Jadi Rasulullah kata, habis nak buat macam mana? Sayyidina Umar cadangkan, ya Rasulullah, aku cadangkan mereka ni semua kumpulkan apa sisa-sisa makanan yang ada, kumpulkan, dan ya Rasulullah, engkau doakanlah supaya ada keberkatan pada sisa ini dan mereka makanlah apa yang ada. Jadi Rasulullah perintahkan untuk dikumpulkan semua sisa-sisa, masing-masing bawa sisa masing-masing, letak atas satu hamparan. Mereka pun hamparkan satu hamparan, kumpulkan. Apa yang ada? Ada yang bawa a handful of sisa-sisa jagung. Ni semua a handful ni. Bukan maknanya seguni apa. Tinggal kita panggil apa segenggam lah. Segenggam sisa jagung. Ada yang bawa segenggam sisa kurma. Dan ada yang bawa segenggam serpih-serpih roti. Bukan roti, serpih dia tu, crumbs. Itu yang ada tu. Kumpul adalah di atas hamparan. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa supaya diturunkan barakah kepada sisa-sisa ini. Kemudian Rasulullah perintahkan semua datang, masing-masing bawa bekas masing-masing. Semua orang, 30,000 orang ni, masing-masing bawa bekas, ambil makanan, ambil bahagian masing-masing, ambil dan makan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni menceritakan, aku melihat semua orang datang bawa bekas masing-masing dan ambil. Semua orang dapat ambil, ada baki lagi. Kemudian semua orang makan, fashaba'u, semua orang kenyang. Dan bila semua orang dah kenyang, semua orang dah ambil, ada lagi baki di atas hamparan tersebut. Ni mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perhatikan, Nabi tidak doa ini sesuka hati. Nampak, Nabi minta kita sabar dulu. Dan sebenarnya Nabi segan nak minta syafaat-syafaat macam ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifir di sisi Nabi, kalau betul Allah tahu kita ni layak terima nikmat itu, maka Allah tentu akan bagi. Apa yang Allah tentukan itulah yang terbaik. Kalaulah kita lapar, itulah yang terbaik. Ini sifir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila keadaan dah terlalu macam ni, Nabi pun doalah, kan? Kesian sangat tengok para sahabat dan dikhawatiri sampai ke sudah tentera semua habis. Belum sempat perang lagi, habis dah tentera. Jadi Nabi pun doa. Sebenarnya boleh je Nabi minta keberkatan pada makanan. Jadi itu cerita nak bagi kita gambaran tuan-tuan seksanya tentera ni. Sekat sini saya nak bawa satu poin yang saya nak sentuh malam ni juga. Satu, untuk kita fikir-fikirkan tuan-tuan. Siapa yang Nabi nak pergi perang ni? Saya ulang balik, siapa Nabi nak pergi perang ni? Tentera Rom. Tentera Rom ialah kuasa besar yang sedang ada bersaing dengan satu kuasa besar lain, iaitu tentera ataupun kerajaan Parsi. Kita mudah faham, sekali lagi saya sebut, mudah faham macam hari ini umpama China lawan US, atau zaman perang dunia kedua dulu, kalau di tanah Melayu ni British lawan Jepun. Betul? Kita ada British, kita ada Jepun. Dua-dua hebat, dua-dua kuasa besar. Kalau hari ini kita tengok macam kita hari ni lah, apa kita buat kalau contoh kita dapat tahu, contohlah US nak serang kita. Kalau tuan-tuan jadi government, tuan-tuan buat apa tuan? Nak lawan sendiri? Kalau ikut situasi hari ini, saya rasa kemungkinan besar kerajaan akan minta tolong kepada kuasa besar yang satu lagi, kan? Sebab tu dalam keadaan tak berperang ni, kerajaan dijaga dua-dua. Dengan US kita main, dengan China pun kita main, kan? Tuan-tuan pergi ke Lima baru-baru ni, tengok kan, China pun ada, maknanya yang barat punya tentera pun buat show, China pun ada buat show juga, kan? Nampak Malaysia dia main dua kolam. So kalau China serang, kita minta tolong US. Kalau US serang, kita minta tolong China. Sama zaman dulu British lawan Jepun.
Saya baca antara kerja saya kat office, kita baca balik bahan-bahan sejarah. Saya baca balik, rupanya masa Jepun mula-mula datang, bila Jepun berjaya halau British keluar, orang Melayu bersorak rupanya. Ramai orang Melayu yang bersyukur telah datang penyelamat, savior kepada bangsa timur kan. Jepun pun datang dengan Asia untuk Asia kan. Ini kita lawan imperialisme barat. Jadi orang Melayu menyambut kedatangan Jepun dengan satu semangat sebagai penyelamat. Sebab tu ramai yang tolong Jepun kan, untuk bagi tahu British kat mana, British apa dan sebagainya. Sebab tu British akhirnya bolehlah dikalahkan. Kalau tidak susah juga kan, lama dia duduk sini. Jadi bila berlaku macam ni, akhirnya kita pun tahulah kesudahannya apa kan. Bila Jepun dah masuk dan berkuasa dan sebagainya, Melayu tak Melayu, yang sokong dia tak sokong, siapa tak ikut cakap dia, semua dia kan, dia bagi penampar Jepun lah. Paling ringan. Yang lagi teruk dia penggal je kepala. Jadi bila saya baca tulisan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, apa komen dia terhadap tindakan orang Melayu bila menyambut Jepun ni, dia kata dia sedih. Dia kata orang Islam sepatutnya orang yang paling faham bahawa tidak ada orang yang boleh menentukan nasib bangsanya melainkan dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sebut dalam Quran, Allah tidak akan ubah nasib satu bangsa melainkan bangsa tersebut ubah dirinya sendiri, bukan bergantung pada orang lain untuk datang ubah nasib bangsa dia. Jadi Burhanuddin kata sedih bila dia tengok orang Melayu bersorak Jepun datang. Dia kata ini bukan kemenangan kita, ini perjuangan orang tu. Kan, Jepun punya hal lah ni. Dia gaduh dengan British, tu masalah dia. Kenapa kita bersorak? Kenapa kita rasa kita boleh tongkat dengan Jepun ni untuk kita keluar daripada penjajahan British? Kemudian yang ajaibnya orang Melayu, bila dah terseksa di bawah Jepun, orang Melayu juga yang seronok British datang balik. Nampak? Jauhnya, Burhanuddin tulis dalam risalah dia kata, jauhnya kita daripada panduan Quran dan Sunnah dalam memahami penentuan nasib diri kita. Jauhnya kita. Kenapa kita ni hina sangat sehingga bergantung kepada kuasa besar lain untuk tentukan nasib diri kita. Di sini saya nak bawa poin bila Nabi SAW berlawan dengan Rom dengan serba tidak cukup. Kalau hari ni kita tengok tentera yang macam ni, kita akan kata ini tentera yang bodoh. Susah, mustahil boleh menang. Kita tengok Ukraine lawan Rusia pun kita kata habis lah, awal-awal dululah. Gila Ukraine nak lawan Rusia ni. Rusia punya besar kuasa tentera, Ukraine kecil, apa dia ada. Tapi sekarang sebab banyak dapat support kan. Itu Ukraine. Nabi punya kekuatan ni jauh lebih kecil daripada Ukraine hari ni. Tapi kenapa Nabi SAW ajar pada kita, Nabi sikit pun tak pernah hantar surat pada Parsi, boleh tak kami minta suaka, minta support, kami akan sokong kau, kami akan tunduk dengan kau dengan Parsi, dengan syarat kami minta satu, Parsi kau kalahkan Rom. Boleh je kan? Parsi dengan segala kekuatan, dengan segala apa semua, memang boleh pergi perang dengan Rom. Memang ketika itu Parsi dan Rom memang saling berperang pun. Soalan di sini tuan-tuan, orang Islam kena fikir, kenapa Nabi SAW masuk dalam hal ini bersendiri dengan kekuatan Islam sendiri? Nabi nak ajar pada kita. Dan panduan Nabi inilah panduan Quran dan panduan Sunnah, bahawa yang menentukan nasib bangsa ialah diri kita sendiri. Dengan apa yang kita ada, bangunlah, upayakanlah apa yang ada. Secupak, segenggamlah. Seekor unta kongsi 18, seekor unta kongsi 18, tak ada masalah. Sebab sebenarnya menang kalah yang tentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting betul tuan-tuan. Saya cakap ni sebab kadang-kadang saya punya, in my line of work ni, saya jumpa macam-macam orang. Especially orang dalam government dan sebagainya kan. Bila saya tanya macam mana nanti kalau berlaku konflik dan sebagainya, saya rasa pemikiran ni tak ramai orang ada. Masing-masing tak confident dengan kekuatan kita sendiri. Saya cakap memanglah kalau ukur hari ni punya kekuatan, memang confirm lah kita kena lauk. Tapi kita masih ada masa, kita ada dana, kita ada kepakaran, kita ada budak-budak yang belajar jauh-jauh, kita hantar sampai ke Jepun, sampai ke Jerman. Bangunkanlah kekuatan kita, betul tak? Tak apalah, mula-mula satu drone dulu kan, nak lawan dengan US punya
satu gerombolan besar drone UAV dia apa dan sebagainya. Memanglah kita rasa kecil mula-mula, tapi tengok Turki kan. Kawan saya dia balik daripada Turki, dia cakap 2 tahun yang lepas Turki dia baru nak buat sesuatu yang kita dah pun buat, tapi tahun ni dia datang kelima dia dah siap, kita tak buat apa lagi. Dulu orang Turki bawa kereta Proton, jual Proton kat sana sebab dia tak ada buat kereta sendiri. Sekarang di Turki baru tahun ni dia dah launching kereta EV pertama yang nationally produced. Ni tak ada pinjam China ke apa semua, tak ada, katanya lah. Saya pun tak tahulah betul-betul kan. Presiden dia yang baru ni menang semula, Erdogan, melancarkan kereta elektrik pertama buatan nasional. Ini mentaliti orang yang membina kemampuan sendiri, tak bergantung. Yalah, tapi ada juga benda lain. Turki masih belilah dengan US kan. Fighter jet dia masih beli dengan US dan sebagainya. Cuma ni hidayah daripada panduan daripada Nabi SAW. Dengan apa yang kita ada, bangunkanlah dan jangan bergantung kepada kekuatan bangsa lain, khususnya orang bukan Islam. Kalau orang Islam tak apa, sama-sama tolong-menolong tak apalah. Ini orang kan Jepun, itu baru saya cerita orang Melayu. Nanti kalau ada masa, tak tahulah bila saya baca masa tu Osmaniyah lagi dahsyat bergantung pada Jepun. Sebab kata kerajaan Osmaniyah pun tengah teruk kena lauk dengan kerajaan-kerajaan di Eropah. Ramai rupanya orang-orang daripada Osmaniyah pergi ke Jepun dan memang melihat Jepun sebagai penyelamat. Dan mereka merasakan Jepun ni satu hari nanti akan masuk Islam, begitu hampirnya budayanya dengan Islam dan sebagainya. Oh, rupa-rupanya muslihat. Dan orang Jepun pun bijak juga. Memang dia orang betul-betul mengaji Quran dan sebagainya. Tapi dengan tujuan geopolitik, tujuan kuasa dan sebagainya. Ini cerita lain lah kalau nak cerita kemudian. Jadi ini satu pengajaran pertama yang kita boleh ambil. Okey. Jadi dalam perjalanan yang susah ini, tadi saya sebut kan, Rasulullah kata siapa yang tertinggal tu tertinggal lah, siapa yang follow tu follow lah. Ada 2 orang yang cerita dia menarik, saya rasa untuk kita kongsikan. Cerita yang pertama, seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar, saya rasa biasa kita dengar kan nama Abu Dzar. Dan Abu Dzar ni tuan-tuan kalau ada masa bacalah kisah hidup dia, memang menarik. Saya mula-mula tak baca sangat, tapi bila saya baca rupanya ada sahabat macam ni, very unique. Okey, apa cerita dia? Abu Dzar ni dia keluar sekali dengan tentera semualah, dengan orang lain. Cuma masalah dia, unta dia tak berapa elok. Orang lain mungkin naik GMC ke kan, paling kurang pun Jimmy lah Suzuki ke apa kan sebagainya. Unta dia kancil dia. Jadi tertinggal belakang. Dia naik terkedek unta dekat belakang. Jadi dalam perjalanan sahabat dah beritahu, ya Rasulullah, rasa macam ada seorang tertinggal. Rasulullah kata biar, kalau dia sempat ikut, dia sempat, itu kita tengoklah, Allah akan tentukan. Rasulullah kata begitu. Jadi bila Abu Dzar dah jauh tertinggal, apa Abu Dzar buat? Nak tunjuk ni, ini maknanya yang membezakan. Kalau orang yang, contoh orang yang ada nifaq dalam hati dia, dia akan terfikir apa? Oh, ini good excuse ni kan. Jalan-jalan tak follow, alamak dah tak jumpa, nak buat macam mana balik kan. Tapi Abu Dzar seorang sahabat yang imannya kuat, tidak mengambil apa-apa alasan. Unta slow sangat, dia turun unta dia angkut semua barang-barang yang ada atas unta tu, saya tak tahu berapa banyak barang semua, dia pikul atas badan dia dan dia jalan kaki seorang-seorang. Sebab orang lain dah jauh, dah tinggalkan dia. Unta tu dia tinggalkan, tak boleh pakai unta ni, slow sangat, dia tinggal unta dia. Agaknya unta dah warga emas punya unta kan, memang tak boleh pakai ni. Jadi dia pikul semua, jalan kaki seorang-seorang. Jadi bila Rasulullah SAW dah berhenti, nanti kita akan ceritalah Rasulullah berhenti di mana. Ini ada satu tempat Rasulullah berhenti. Sahabat pun sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ketika kita berjalan, kami nampak daripada jauh ada seorang berjalan kaki. So sahabat tak nampak kan, macam dari jauh kan. Sahabat tahu ada sahabat-sahabat yang tertinggal. Jadi dan sahabat perasan macam ada seorang jalan kaki daripada jauh, cuma tak tahu siapa. Jadi sahabat buat report lah pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melihat ada seorang yang
berjalan kaki tapi seorang-seorang. So boleh jadi sahabat yang tertinggal, boleh jadi juga musuh, kan? Jadi apa respon Rasulullah? Ya Rasulullah kata, kun Abu Dzar, hopefully it is Abu Dzar. Sebab tadi kata Abu Dzar tertinggal kan, harap-harapnya tu Abu Dzar lah. Jauh nampak tu, ujung sana, kecil jalan seorang-seorang. Jadi sahabat pun tunggulah. Jadi sahabat pun tengok, pergi dekat sikit, tengok nak pergi dekat sangat takut musuh. Tengok, teropong tak ada zaman tu. cuba tunggu, tengok gaya jalan tu. Sah dah tu. Jadi sahabat pun datang balik pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami rasa betul lah tu, Abu Dzar lah tu. Kemudian Rasulullah pun nampak makin lama makin dekat, nampak Abu Dzar berjalan kaki seorang-seorang, bawa barang-barang dia berat-berat. Kemudian Rasulullah SAW menyebut satu hadis, rahimallahu Abu Dzarrin, semoga Allah merahmati Abu Dzar, yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Abu Dzar berjalan kaki seorang-seorang, dan Abu Dzar akan mati seorang-seorang, dan Abu Dzar akan dibangkitkan seorang-seorang. Nabi SAW sebut. Lalu kemudian Abu Dzar pun sampailah. Kenapa Nabi SAW sebut macam ni? Rupa-rupanya Nabi SAW menyebut sesuatu yang benar-benar akan berlaku kepada Abu Dzar di masa akan datang. Di zaman Sayyidina Uthman, kita tahu zaman Sayyidina Uthman ni dah mula zaman fitnah. Kan? Zaman sahabat gaduh dengan sahabat, bukan orang kafir gaduh dengan orang Islam. Sahabat orang Islam gaduh dengan orang Islam sampai berperang, kan? Nanti kita akan, mungkinlah kalau habis kitab ni, kita baca kitab Khulafa, kita akan baca kitab kisah perang di antara sahabat. Bila berlaku perang antara sahabat ni, Abu Dzar mengambil satu pendirian bahawa dia melihat ini semua tak betul. Jadi dia telah mengambil pendirian untuk beruzlah. Dia keluar, dia minta izin ketika itu. Cuma yang kisah minta izin ni saya lupa, dia minta izin pada khalifah atau sebelum tu lagi dia pernah minta izin dengan Rasulullah. Yang ini saya cek balik lah. Tapi dia minta izin untuk tidak duduk di Madinah. Dia sebab apa kena minta izin, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW pernah sebut, orang yang telah pun berhijrah, meninggalkan pedalaman, meninggalkan kampung, dan duduk sebagai orang bandar, duduk bertamadun di bandar, haram keluar balik. Ada hadis. Kecuali dengan izin. Jadi salah seorang yang melanggar hadis itu ialah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi dia keluar, dia pergi curug mana tak tahu, di satu kawasan bernama Ar-Rabzah. Ar-Rabzah ni mungkin pedalaman mana tak tahulah. Dan dia duduk situ bertiga je, dia, isteri dia, anak dia seorang. Sampailah dia jatuh sakit, dia bagi wasiat pada isteri dia, dia kata, kalau aku mati, mandikan aku, kafankan aku dan letak aku tepi jalan. Tak ada orang lain. Bukan duduk kat kampung, dia duduk memang bertiga je. Tak tahu macam mana boleh survive, duduk bertiga je. Dia kata, letak aku tepi jalan, dan rombongan pertama yang kau jumpa lalu jalan tu, kau bagi tahu ni mayat Abu Dzar, tolong bawa balik, tolong kuburkan di mana-mana. Jadi bila dia meninggal, isteri dia pun buat tunaikanlah wasiat tu, mandikan, kafankan, dan kemudian letak tepi jalan, tunggu ada tak orang nak lalu, kan, mengikut wasiat dia. Jadi rombongan pertama yang lalu di situ kebetulan ialah rombongan yang nak menuju ke Kufah, masa itu. Jadi ini zaman Sayyidina Uthman. Kufah ketika itu dah ada sahabatlah duduk, kan. Jadi mereka pun diminta lah, isteri dia ceritalah, ni mayat Abu Dzar, dia minta siapa-siapa rombongan yang lalu sini tolong bawa ke mana tempat tujuan rombongan tu. Jadi kebetulan rombongan tu pergi ke Kufah, bawa mayat Abu Dzar Al-Ghifari ni sampai ke Kufah. Bila sampai ke Kufah, orang semua tak kenal. Kufah ni kan jauh, kan, bukan Madinah. Tak ramai sahabat yang ada di Kufah tu. Jadi yang kenal mayat Abu Dzar ni sahabat-sahabat lama lah, otak-otak lah yang kenal. Antara yang kenal itu ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tok guru besar lah ketika itu di Kufah. Tak ramai sahabat pergi ke Kufah, tapi antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud dapat tahu bahawa ini ialah jenazah Abu Dzar, menangis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kerana Abdullah bin Mas'ud teringat apa yang Rasulullah sebut dalam perang Tabuk dulu ketika melihat Abu Dzar berjalan kaki seorang-seorang.
Abdullah bin Mas'ud kata, aku dulu mendengar Rasulullah SAW telah pun bersabda bahawa Abu Dzar ni sepanjang hidup dia akan hidup seorang-seorang, dia berjalan seorang-seorang, dia akan mati seorang-seorang, dan dia akan dibangkitkan nanti pun seorang-seorang. Maka benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Mungkin tuan-tuan tertanya, kenapa sampai macam ni Abu Dzar? Kalau kita baca kisah dia, Abu Dzar ni dia banyak pendirian yang berbeza dengan sahabat-sahabat lain, hatta ketika di Madinah lagi. Dia punya zuhud, zuhud dia tu tahap yang sahabat lain tak boleh terima. Kita dengar sezuhud-zuhud Abu Bakar, sezuhud-zuhud sahabat-sahabat yang tinggi iman pun, zuhud Abu Dzar ni dahsyat lagi. Bila dia sampai ni, cerita dia sampai daripada Mekah, dia sahabat Muhajirin, dia bukan orang Madinah, dia orang Mekah. Bila dia sampai di Madinah, orang offer rumah apa semua sebagainya kan, sahabat lain okey je, duduklah rumah kan. Abu Dzar refuse. Dia kata, bukan untuk ini semua, tujuan aku hijrah ni bukan untuk ini semua. Dia duduk di masjid, duduk seorang-seorang dia kan. Sampai kadang-kadang ada satu hadis tu saya baca pun, saya pun cuba nak faham juga. Dia selalu sangat ada kat masjid, sampai kadang Rasulullah datang, Rasulullah tolak badan dengan kaki Rasulullah. Tolak badan Abu Dzar ni, bangun. Sebab dia selalu ada kat masjid ni. Kenapa tak cari rumah lagi? Abu Dzar kata tak nak. Dia punya tolak dunia tu orang susah nak follow. Jadi dia agak, kita bahasa Arabnya dia agak syadid, dia agak keras sikit dalam stand dia dengan soal-soal dunia. Jadi orang tak boleh nak follow kan. Dia punya kata apa, threshold dia tinggi. Orang lain tak boleh follow lah lifestyle macam ni. Tapi tak salah. Sebab tu Sayyidina Ali, bila dia dengar keputusan Abu Dzar nak tinggalkan Madinah, keluar daripada Madinah dan kemudian meninggal, wafat, Sayyidina Ali rasa sedih. Sebab apa? Dia kata Abu Dzar ni ialah umpama satu bekas yang mengandungi sangat banyak ilmu yang hanya dia je yang dengar, dia je yang tahu. Sebab apa? Dia sahabat, bila dengar ilmu daripada Rasulullah, masing-masing ada kefahaman masing-masing, dan setiap itu membentuk mazhab sebenarnya. Sebab tu ada Abdullah bin Mas'ud akhirnya akan membentuk mazhab Kufi, dan daripada situ lahirnya imam-imam besar seperti Imam Abu Hanifah kan. Sahabat seperti Abdullah bin Abbas duduk di Madinah, dia akan bentuk mazhab yang kemudian lahirnya Imam Malik. Jadi setiap sahabat ni bila dengar ilmu daripada Rasulullah, dia formulate kefahaman dia dan semuanya betul. Sebab ini akan membentuk satu keluasan Islam di masa akan datang. Jadi Abu Dzar sebenarnya dia ada kefahaman dia sendiri yang betul. Dan Ali kata, aku sedih bila Abu Dzar keluar dan dia mati sebelum sempat mengajarkan apa yang dia tahu kepada orang lain. Jadi Ali kata Abu Dzar ni umpama satu bekas ilmu yang tertutup rapat dan akhirnya tak dapat dinikmati oleh siapa-siapa pun. Jadi mungkin ada hikmahnya jugalah kan. Kalaulah katakanlah Abu Dzar sempat mengajar orang, mungkin agaknya hari ini muncul satu Allahualam kan. Jadi ada hikmah yang Allah tentukan. Tapi nak ceritanya ada sahabat yang macam Abu Dzar kan. Dia duduk dia seorang-seorang. Jadi kalau hari ni pun kita tengok dalam masyarakat kita ada orang macam tu kan, kita relax lah, tak payah pelik sangat. Selagi dia tidak keluar daripada kan hukum-hukum asas sebuah masyarakat Islam. Kalau selagi dia masih datang solat jemaah, dia bermuayyashah sebagainya, tak masalah lah. Cuma dia jenis buat hal dia kan, orang lain nak follow tak boleh, tak apalah. Mungkinlah dia ni macam Abu Dzar. Husnuzan lah, sangka baik. Itu seorang. Cerita Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi maknanya dia sempat jugalah follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi sahabat bernama Abu Khuzaimah. Abu Khuzaimah radhiyallahu anhu. Abu Khuzaimah ni seorang sahabat yang kaya, seorang sahabat yang agak establish kehidupan dia, dan ada dua orang isteri. Dua orang isteri duduk satu rumah pula tu. Ini Abu Khuzaimah. Apabila Rasulullah SAW keluar daripada Madinah bertolak nak ke Tabuk, Abu Khuzaimah ni masih lagi di Madinah. Jadi dia cerita, dia kata ketika Rasulullah sudah pun keluar, aku ni masih lagi duduk di Madinah. Dan tengah panas-panas macam ni, dia nak ceritalah, aku balik rumah ketika itu. Asalnya balik rumah nak bersiap nak keluar ikut Nabi. Tapi bila aku balik, aku mendapati kedua-dua isteri aku telah pun menyiapkan kebun-kebun kami, menghias-hias kebun-kebun kami, dan telah pun membasahkan dinding-dindingnya. Dia orang dulu kan agaknya dia buat sebab panas kan, dia buat tembok-tembok dan dia akan jirus air bagi sejuk, selesa lah duduk.
Dan telah menjirus dinding-dinding kebun kami dengan air supaya sejuk, dan kemudian telah menyejukkan air untuk diminum, dan telah pun menyediakan makanan-makanan untuk dimakan duduk dalam ni. Jadi apabila aku masuk melihatkan semua ni, berat betul rasa hati. Isteri siapkan macam ni kan, Masya Allah. Tapi kemudian terdetik di hati aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhihhi war-rih wal-har. Ketika melihat semua ni, aku terdetiklah hati aku, Rasulullah dalam keadaan berdebu-debu, panas berbahang, angin bertiup panas, dan Abu Khusaimah duduk dalam teduhan yang sejuk dengan air yang sejuk dengan makanan yang sedap. Ma hadza bin nasafi, ini perkara yang tak sepatutnya. Terdetik hati kepada dirinya sendiri. Kemudian dia pun kata, wallahi la adkhul, aku tidak sekali-kali akan masuk ke tempat ni. Isteri dah siap kan. La adkhul, aku tak akan masuk, dan aku akan pergi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan kepada kedua-dua isterinya, siapkan barang dia untuk keluar bersama dengan Rasulullah. Jadi mereka pun siapkanlah, bagus isteri dia. Siapkan barang, dan akhirnya dia pun berangkat dan cuba untuk kejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dia tertinggal lah. Dia seorang-seorang juga ni, follow dari belakang. Bila nak dekat-dekat sampai Tabuk, baru dia terjumpa dengan seorang sahabat lain. Mungkin sahabat ni stop lama sikit ke apa ke. Seorang sahabat lain bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Jadi bila dia jumpa, dia kata, jom kita jalan sekali lah, aku lambat, jom kita jalan sekali. Ada member kan, jadi jalanlah sama-sama. Bila dah nak sampai ke Tabuk, bila tahu dah ni Rasulullah dah duduk sini, dah camping kat sini, nampak Abu Khusaimah cakap apa, ya Umair, engkau jalan dulu, engkau masuk dulu jumpa Rasulullah, biar aku kemudian. Aku tak nak engkau dituduh oleh Rasulullah sama-sama lambat tertinggal belakang dengan aku. Nampak Abu Khusaimah ni adab dia dengan sahabat dia. Kan, bukan dia sekali-kali kena dengan sahabat, tak. Dia kata, Umar ni tadi terlambat lain, cerita lain, aku ni memang lambat betul daripada awal. Tak apa Umar, kau jalan dulu, sebab nanti kalau kata kena denda, biar aku seorang je yang kena, kau tak kena. Jadi akhirnya Umar pun pergi dulu, kemudian Abu Khusaimah pun baru jalan dan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga ketika ini, rupa-rupanya Rasulullah tanya, mana Abu Khusaimah? Ketika Rasulullah dah duduk, Rasulullah tanya, mana Abu Khusaimah? Tak nampak. Jadi sahabat pun cari-cari, betul lah tak ada. Tapi kemudian nampak ada orang jalan kan. Jadi sahabat report pada Rasulullah, ya Rasulullah, nampak ada orang datang sini. Rasulullah pun sebut, kun Abu Khusaimah, hopefully it is Abu Khusaimah. Maknanya walaupun Rasulullah tadi sebut awal tadi kan, Rasulullah kata siapa tertinggal tu, itu Allah nak lah tu. Tapi dalam hati Rasulullah, walaupun seorang tentera yang maknanya strict dan sebagainya, dalam hati Rasulullah, sahabat Rasulullah ni masih lagi tinggi dan mulia kedudukannya dalam hati Rasulullah. Very dear tu Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat sayang, kalau boleh tak nak seorang pun yang tercela kerana tertinggal. Jadi bila Abu Khusaimah datang, betul lah Abu Khusaimah datang, salam kepada Rasulullah, bagi salam dan berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun sebut kepada dia, this is what suits you ya Abu Khusaimah. Sepatutnya macam ni lah wahai Abu Khusaimah. Maknanya apa? Rasulullah tahu apa yang berlaku pada Abu Khusaimah di Madinah. Dilema Abu Khusaimah, mana satu aku ni, nak duduk ataupun nak pergi berperang. Maknanya Rasulullah tahu. Dan Rasulullah sampai je Rasulullah cakap, inilah yang sepatutnya wahai Abu Khusaimah. Kira kritik lah kepada Abu Khusaimah, macam mana kau boleh terfikir, inilah dia yang selayaknya dengan iman kau, ni tempat kau, bukan kat situ kan. Jadi kemudian Abu Khusaimah pun ceritalah betul lah apa yang berlaku dan sebagainya, dan Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk Abu Khusaimah. Azan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, untuk malam ni saya rasa kita akan tamatkan cerita di situ dulu. InsyaAllah sebenarnya ada cerita sebelum Rasulullah sampai di Tabuk. Rasulullah berhenti di satu tempat, dan tempat ni sendiri saya rasa wajar diulas dalam satu kuliah. Jadi saya rasa saya bawa ke minggu depan. Sebab menarik, daripada hentian Rasulullah di situ ada beberapa hukum dan mungkin beberapa renungan kita boleh keluarkan sebelum Rasulullah sampai ke Tabuk. Saya ingat malam ni sempat, rupanya tak sempat.
InsyaAllah kita baca yang tu minggu depan. Cuma pada malam ini saya nak rumuskan kan pengajaran daripada apa yang telah sama-sama kita baca tadi. Bagaimana agaknya 30 boleh lahir satu tentera yang sebagaimana dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun serba tidak cukup tetapi ada keyakinan yang tinggi nak berdepan dengan satu kuasa besar. Sebab ini masalah kita hari ini, betul. Jadi kita kena belajar bagaimana Rasulullah merawat masalah ni, sebagaimana kita semua kan, kita dengan serba-serbi tak cukup ni pun ada kemungkinan berdepan dengan kuasa-kuasa besar. Kalau bukan secara perang pun mungkin secara ekonomi dan sebagainya kan. Jawapannya ialah kita lihat pada peribadi-peribadi yang telah pun kita dengar cerita tadi itu. Sebab apa tentera tu kuat? Tengoklah orang yang tinggal pun dhamirnya ataupun nuraninya, imannya sekuat orang seperti Abu Dzar dan juga Abu Khuthaimah. Dua orang ini ialah gambaran 30,000 orang yang lain yang ada dalam tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jiwa yang kental, satu jiwa yang kuat, satu jiwa yang maknanya iman ni bukan sekadar masalah dia percaya Allah, dia yakin dengan syurga dan neraka dan sebagainya, tapi dia zahirkan dalam hidup dia kan. Orang seperti Abu Dzar, orang seperti Abu Khuthaimah. Jadi orang yang macam ni sebenarnya tidak ada apa-apa yang boleh, kalau disebut oleh sahabat, lal arda yahudduhu, tidak ada bumi boleh menghalang mereka, walal azaba yurahibuhu, dan tidak ada azab yang boleh menakutkan mereka. Panas ke, tak cukup makan, tak cukup unta, Rom ke, Parsi ke, tak makan saman dia orang ni. Siapakah mereka ni? Orang-orang yang ada jiwa yang beriman, yang iman yang sadiq, yang benar. Jadi kalaulah kata kita orang Islam hari ni kan, nak kembali balik kepada kekuatan dan keyakinan yang sama seperti umat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena membina peribadi-peribadi yang ada kualiti dan nilai yang sama sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum juga kita bercerita soal nak buat macam-macam kan, soal kualiti individu yang ada dalam ummah adalah satu soal yang sangat penting. InsyaAllah minggu depan kita akan baca ya perhentian Rasulullah ataupun RNR Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tempat yang menarik yang mana juga berkait terpaksa berkait dengan politik Arab Saudi pada hari ini. Tempat tersebut ada kaitan dan kita boleh belajar banyak daripada cerita itu. Nanti insyaAllah kita baca minggu depan lah. Saya simpan minggu depan, siapa yang datang insyaAllah boleh dengar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.